nak cerita waktu. Jadi muazzin kena perhatian lah. Semua kita kat sini wala muazzin semua tatawwa. Istilah tatawwa apa? Sukarela. Siapa nak azan, tak ada lantikan khas. Kalau esok hampa jadi Tok Bilal masjid ke apa, jangan buat pelak lagi keluar. Jangan buat pelak, azan ikut kepala otak sendiri, bahkan jaga waktu elok. Saya dulu ada seorang kawan meninggal dah pun. Sama saya duduk ngaji dia suara sedap. Dia orang Terengganu, meninggal dah, almarhum dah. Geng-geng saya lah ngaji dulu. Dia lepas dia mengaji apa, dia pergi kerja Kuala Lumpur. Jadi Bilal masjid, bukan kalau calang-calangnya masjid tau. Masjid nama je lupa lah. Saya dulu rajin di masjid tu, ada kuliah masa saya duduk sekolah menengah tu. Masjid tu memang azan 2 kali kat Damansara. Masjid tu, Masjid Damansara ni, kalau KL kalau sebut Damansara, dia masjid tempat orang elit-elit lah, bukan orang Sting Garden. Tak faham sudah. Orang elit-elit lah. Jadi nak cerita apa? Cuma azan pun bukan cerita azan subuh. Dia azan sebelum subuh. Masuk lagi. Memang peraturan sana kat tempat masjid itu azan sebelum subuh, sejam sebelum subuh azan. Jadi dia jadi Bilal situ lah. Kawan pun biasa lah, macam duduk pondok, lambat sikit okey lah, apa masalah. Ada hari pertama, hari ke berapa saya tak ingat dia sebut, tapi masa mula-mula bertugas dia terlambat sikit bangun, terlambat sikit untuk azan pertama subuh tu. Waktu lain tak ada masalah. Subuh ni dengar. Subuh bukan azan subuh, azan sebelum subuh. Katalah azan tu subuh pukul 5, pukul 6. Pukul 5 patutnya azan pertama. Dia 5 minit, 5-6 minit dah masuk subuh, baru dia azan. Azan lah. Bila azan, habis azan, telefon bunyi selalu. Dulu telefon masa tu tak ada handset lagi. Kring. Apa? Ada orang telefon. Pasal apa azan ni lambat 5 minit ni? Azan lambat 5 minit. Letak lagi kring. Pum. Pasal apa azan lambat 5 minit ni? Kat 10 orang telefon. Maksudnya ada orang jaga waktu sampai teratur. Kita dah azan boleh main kejar-kejar lagi, boleh pergi kat kuda lagi. Bukan orang sini tak? Bukan ni orang apa? Afrika. Tapi orang Afrika tu main sini. Ada orang tak faham gitu. Ya kan. Itulah, ambil perhatian sikitlah. Bab-bab jaga waktu. Baik. Jadi azan nak sebut, azan mesti masuk waktu . Syarat masuk waktu ni pun li ghairi azan subhin, lain daripada azan subuh. Mengapa azan subuh? Pasal azan subuh ada disyariatkan 2 azan. Boleh azan, memang azan yang masuk waktu subuh atau azan satu, dan boleh azan satu lagi yang azan sebelum waktu subuh. Satu subuh ada 2 kali azan. Kat kita sini, kita biasa buat bulan puasa itu kan. Ni tak buat lagi lah. Berapa kali lah saya buat. Itu pun saya sebut sekali. Ni dah khas baca bab ni. Siapa nak boleh bertugas azan sebelum subuh? Dan kena belajar bangun awal lah. Jangan nak buat pelak bagi kencing, kena kencing setan dalam telinga. Itu yang tak dengar nasihat tu. Iya, dengar serius. Kita kalau memang setan betul-betul kencing real punya. Adalah subuh pukul 6, kita bangun dah 5 minit, penuh yang kencing dalam telinga. Agak-agak macam mana? Taubat lah, tak bagi lah kan. Tak ada pun kita pakat kencing tu dalam telinga. Siapa tak bangun lagi?
Kencing, hampa siap semua dalam botol. Nanti saya bagi tak apa. Botol banyak saya. Awak buat cerita pelik-pelik ni. Sahaja nak sebut kan. Nak cerita, bagi rasa kencing setan tu macam mana. Ini bukan kencing setan, ni kencing orang. Aku bukan setan lah. Engkau tu yang setan. Oh, sedap kan. Macam mana? Kencing dalam botol. Sambung. Tak usah spray lah. Apa nak spray pula? Nanti kita azan. Tengok dia tak jaga tu, kita duduk tepi lengan dia. Tuang. Tapi jangan buat kat masjid lah. Atau kat pondok dia lah buat. Tapi janganlah buat, ni cerita je tau. Jadi buat sungguh pula. Punya pasal lah korang. Kau nak bertumbuk ke apa ke. Tapi saya nak kata apa? Kena belajar bangun, pagi. Belajarlah bangun pagi. Alamak, leceh lah. Dan kita bangun ni pasal apa? Itu yang kena belajar akidah. Kau bangun ni pasal apa? Lillahi ta'ala lah. Bukan pasal duduk pondok, bukan pasal duduk madrasah, bukan pasal sistem tau kita bangun. Faham tak? Bukan kerana sistem. Ada orang duduk tahfiz suruh pukul 5 bangkit lah. Tapi bila cuti, hore balik rumah macam mana? Mak kejut, langit runtuh pun. Tu saya punya bahasa saya sebut selalu kan tu kan. Betul kan? Saya kata apa? Langit runtuh pun tak bangun. Bangun 6.30 dah ni. Kalau kat madrasah tu, dia terpacak pukul 5 bangun. Pukul 5 bangun. 4.30 bangun dah. Dia kejut orang. Pasal apa? Pasal dia jadi petugas kejut orang bangun. Satu dia bangun. Jadi dia bangun pasal sistem. Bukan bangun pasal iman dia. Kerana orang Ta'ala satu dia bangun. Ni yang kena mengaji bab iman ni. Jadi kita nak betulkan hati. Dan yang membangkitkan kita amal tu hati. Kalau kata bangkit awal, pasal apa? Ada orang bangkit awal 4.30 dah bangkit. Pasal apa? Nak pergi kerja. Pukul 3 dah kerja. Pukul 3 dah bangkit. Pasal apa? Van datang pukul 4. Main kilang. Nak buat pergi kerja mana? Prai. Penang tu. Bangkit awal. Pasal apa bangkit? Apa yang berbangkitkan dia apa? Kerja. Cari duit punya pasal. Boleh bangkit awal. Tapi nak bangkit semua tak bangkit. Ni sesat ni. Pasal apa sesat? Pasal hidup dia bukan dia nak rasa Rabb yang membangkitkan dia, motivasikan dia untuk dia bangun, untuk dia buat satu, bukan Allah Ta'ala. Bukan. Bukan Rasulullah. Bukan. Maksudnya tak kenal Tuhan ni. Dah habis kitab tauhid sekali khatam pun macam bodoh lagi tak kenal Tuhan. Contoh kalau kan. Tu kita kena semak tu buat tu. Allah. Jadi nak sebut kata belajarlah bangun. Dan jangan tak tahu bila kita tak boleh bangun tu apa faham? Maksudnya nafsu kita jahat lagi. Nafsu kita jahat ke? Orang lain tak boleh nak nilai orang lain. Kita tak boleh nak nilai kadang nafsu kita jahat tak jahat. Orang yang akan boleh menilai nafsu kita jahat tak jahat. Dan orang tu paling baik sekali guru lah. Guru kita lah. Saya ada guru saya. Dia boleh nilai saya. Saya buruk jahat. Dia ada guru dia. Lagi guru, lagi pakar, lagi dia tahu lah. Apa nak nilai buruk jahat? Kita duk jahat. Orang jahat, dia payah nak mengaku dia jahat. Walaupun dia jahat. Tambah pula duk mengadu macam mana. Dia cerita dia baik. Orang lain yang jahat. Boleh faham? Kita kan duk pondok kita jahat. Bila mak bapak datang kata, semua budak jahat. Orang ni kacau aku, orang ni suka ambil biskut aku, ambil air aku. Yang kita tak bangun subuh, tak mengaku, orang kat mak kata kita jahat, tak ambil subuh. Mak siap tanya lagi, macam ada geng-geng yang tertentu lah, itu mak bapak dia mari. Budak ni macam subuh, mak dia tanya subuh, best lah. Mak dia tanya, mak bapak dia tanya subuh, senyum dia. Ada mak bapak dia orang tahu lah. Dia orang tahu pasal mak bapak dia orang duduk di rumah, mak dia orang tahu lah. Anak dia bangkit aku apa. Macam mana ada perubahan tak anak saya ni ustaz? Dah sebulan dah duduk sini. Ada perubahan tak sebulan duduk sini? Saya tak jawab, anak-anak dia aja. Sengih je, pakai penyongeng je. Nak cerita apa? Belum ada perubahan lagi. Maksudnya kalau tak kejut, tak ada apa-apa lagi. Banyak kita yang proses. Proses ilmu satu, proses amal. Tak ada amal masalah juga. Tak ada ilmu pun masalah. Ni
Ada ilmu, ada amal pun masalah lagi kalau belum ada iman. Iman ni apa? Nak sedar dalam hati tu ke Allah Ta'ala. Khas yang kita sebut ni, nak cerita azan subuh je lah kan. Siapa boleh? Nak jadi pemula subuh je azan. Boleh. Boleh? Okey. Esok boleh mula? Pukul apa? Sejam? Pukul 5. Okay, insyaAllah. Ke dia 5 minit je dia azan, telefon dia. Tapi dia tak ada telefon. Kita jerit. Tapi dah azan, janganlah tarik selimut. Alah, yang apa pasal? Rupanya dia azan, tak kira dia orang tidur. Boleh? Azan bangun, terus. Boleh? Steady. Kalau saya dah khabar, kalau kata payah bangun sana, kena tidur sini. Tidur sini, saya dah abak juga. Jangan tidur nak selesa. Tidur, memang nak kena tidur, tapi tidur untuk boleh bangun awal. Bukan tidur, sambung. Tidur untuk tak nak bangun. Dan jangan tidur tempat-tempat yang istilahnya merosakkan susunan orang duk mengaji, susun sejadah apa, kita sejadah pergi buat bantal, sejadah pergi buat tilam, ahli basi meleleh, orang sujud bawa ahli basi kita yang buat pasal masjid pula tu yang buat pasal. Jadi jangan usiklah tempat-tempat yang memang orang dah memang sejadah dia lipat khasnya pada kaum muslimat punya. Janganlah pergi tidur tempat-tempat tu. Tidur pun buka kipas, saya kata apa? Macam apa? Macam taufan, macam tsunami. Kalau ada nombor 10 dia buka je. Kipas lama tu nombor berapa? Tak tahu. Ada yang satu kipas bukan nombor 3, nombor 5. Hamba buka kipas nombor 5. Pelak. Kipas ni sepatutnya buka macam mana? Apa? Berapa keperluan untuk pakai, kadar tu lah dibuka. Boleh? Belajar dengan cerdik. Buka kipas, kadar yang diperlukan, kelajuan yang diperlukan untuk buka, itulah kita buka. Blender kalau ada mesin nombor 10, takkan tiba-tiba nombor 10. Bawah dulu. Keperluan lah. Takkan start motor, ada orang naik motor macam tu. Itu dia punya apa punya trademark dia. Kalau start kita tahu lah budak tu kita tahu budak tak betul. Orang motor buat 1, 2 ni 1 pun dah macam 4 dah pula minyak. Siapa tak tahu Kau orang sini kan? Mana? Tapi orang Afrika tu main sini. Tu ada tu. Okey, subuh dah ada. Azan waktu pun kita belum susun lagi kan? Pasal ada beberapa orang kan. Bagi tugas pun macam tak relevan je. Macam tu, kena nak bagi relevan juga. Kena bagilah. Terkena kena bagilah. Dia sebut je lah. Kalau ikut dari segi kaedah, azan pun dia sebenarnya bukan bagi gilir. Siapa paling utama untuk duduk situ, dia nak kena buat. Boleh faham? Ngajar pun saya gilir-gilir ngajar macam tu. Mana pula? Siapa yang kena mengajar, dia mengajar. Boleh? Azan ni macam mana? Takkan nak bagi jenis azan? Azan boleh? Nanti boleh azan? Boleh? Kau tak boleh azan? Tak ada mulut? Boleh, tapi tengok dia azannya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh lah. Bagi orang munasabah, orang yang suara kuat, steady, nyaring, tinggi, betul tajwid. Ini segi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar lah. Asyhadu anna Muhammadar panjang apa? Yang nak dibunyi itu dengung. Asyhadu anna dengung tu dekat mim dengan nun sabdu tu. Bukan asyhadu anna Oh, ada mat satu lagi, dua mat lah itu. Hayya 'alas salah. Hai satu. Salah. So apa? Tak ada orang dia bukan perasan benda tu salah. Asyhadu an la ilaha illallah. Salah tak tu? Sabdu mana ada panjang? Asyhadu Allah. Asyhadu an. Tu ada. Pasal ada dengung. Hayya 'ala shalah. Mana ada mana ada. Saja kita sebut itu sikit. Pasal antara yang kena betulkan dalam azan iqamah ni tajwid. Masyhur sebut ulama macam mana kena tajwid Quran, macam tu kena tajwid azan dan iqamah. Hadis ada juga ulama ada tapi tak kuat. Tapi azan iqamah kebanyakan ulama sebut macam mana kena tajwidkan Al-Quran, macam tu kena tajwidkan azan. Istilah tajwid sebutkan dia dengan huruf-huruf yang betul, makhraj yang betul, sifat huruf yang sempurna. Baik, azan li ghairi azan subuh. Jadi subuh boleh azan dua kali. Azan subuh dua kali inilah kalau kita jumpa ada satu puak tu yang sewil lagi tu. Dia kata apa? Kalau orang tanya masalah apa? Masalah puasa lah. Saya rasa saya dah cerita tera tadi tu. Kalau saya tanya, hampa mesti jawab betul. Misalnya, kalau kita bulan puasa, jaga. Oh, tak bersahur lagi. Tengok jam dekat nak azan dah. Kan? Lepas tu makan. Tengah makan tu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kat sana tu dia azan. Saya tahu kan. Boleh makan tak boleh makan lagi? Ya. Ada hadis Nabi kata kalau dah azan sekalipun Nabi kata apa? Habiskan apa dalam pinggan. Dia jawab gunakan hadis tu. Hadis riwayat Abi Daud. Nabi kata apa? Kalau dengar azan macam mana? Jangan berhenti makan, tapi habiskan apa yang dalam pinggan. Macam mana? Hadis tu. Nampak cakap tak ada hadis. Mana dalil? Kata dalil tak boleh makan. Dalil kata boleh makan. Kau pandai jawab tak ada dalil. Nabi pun kata boleh makan. Macam mana jawab? Boleh jawab. Budak-budak boleh jawab. Azan yang Nabi kata makan nak bagi habis dalam pinggan tu azan. Azan apa ni? Saya tak jawab lagi ada orang faham. Wahabi tak faham. Dia bengong. Ustaz dia, pensyarah dia, PhD dia, mufti dia punya bengong lah pasal bengong. Saya tak cerita lagi apa. Betul kan? Dia jawab kan? Ni budak ke? Budak ke PhD? Ada PhD? Tak ada? Bukan ada PhD. Budak macam cerdik lagi pada mufti pasal bengong. Yang tu azan sebelum subuh. Ada hadis dalam nama Rasulullah tu, tukang azan Rasulullah ada dua. Satu Bilal bin Rabah, satu lagi Abdullah bin Maktum. Ya azan subuh bukan orang celek, orang buta. Abdullah bin Maktum. Azan pertama azan Bilal bin Rabah. Orang buta azan subuh. Macam mana dia boleh kenal? Pernah ada sahabat tanya, macam mana ya Abdullah bin Maktum? Saya tak ingat gelaran dia, kunyah dia. Ya Abah Abdullah ke? Saya tak ingat. Ada sahabat yang tanya, kata dia, macam mana kamu boleh tahu azan masuk tak masuk? Waktu subuh masuk tak masuk? Aku yang celek ni, aku nak kena waktu subuh payah.
Tu kata dia tak buta mata hati dia. Macam mana? Apa dia jawab? Kata dia, wallahi setiap kali masuk waktu subuh aku dapat nampak pintu langit terbuka. Ada makhluk yang istimewa Allah Ta'ala bagi, walaupun mata buta, tapi dia boleh nampak langit buka. Kita tak nampak. Satu Rasulullah tugaskan dia untuk jadi muazzin subuh. Muazzin subuh ya. Bilal azan pertama, Bilal bin Rabah. Azan masuk waktu adalah Abdullah Ummi Maktum. Abdullah Ummi Maktum. Macam ayam duk kokok tu. Ayam duk kokok tu apa? Nampak malaikat. Dia berhenti. Kita duk mengaji ni, ayam kokok tak berhenti. Macam ayam ada kan. Dia berkokok. Siapa dia kokok? Ayam dia berkokok. Ayam dia kokok pasal nampak malaikat. Dan memang sunat pun kita bila dengar ayam kokok, buat apa? Siyahud dik ni pasal dia nampak malaikat. Sunat kita minta rahmat dengan Allah Ta'ala apabila kita dengar ayam berkokok. Tapi kalau dengar bunyi anjing, minta lindunglah daripada dengar Allah Ta'ala daripada iblis dan syaitan. Siapa? Anjing dia menyalak kerana nampak iblis dan syaitan. Kadang-kadang ada anjing yang duduk satu tempat, dia bila azan dia menyalak. Orang azan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia menyalak. Ada kan? Pondok ada kan? Tak saya tengok. Tak saya jumpa. Saya banyak pengalaman tengok ada tempat-tempat yang memang bila ada anjing, bila azan je, anjing akan menyalak. Siapa anjing menyalak? Anjing tu nampak iblis syaitan duk lari terkentut-kentut tu. Anjing tu nampak syaitan lari. Itu siapa yang bila azan lari jauh pada masjid, perangai macam syaitan tu lah. Cuma dia tak kentut je. Yang kentut motor dia. Ke motor dia kentut. Sikit. Ini ambil ya. Jadi nak sebut masuk azan subuh, Allahu min maktum, masuk waktu, tak masuk waktu. Jadi orang nak muazzin ni, kalau dulu memang dia sendiri kena faham dalam bab-bab waktu ni. Kita sekarang senang je. Macam mana? Dongak sikit je. Dah tahu lah waktu masuk tak masuk. Dia bunyi pula Allahu Akbar. Macam mana? Nak tiru lagu dia susah sikit. Bukan lagu saya. Nampak dia membunyi azan. Okey, senang nak kenal. Baik. Itu syarat. Jadi bila syarat tak ada tu, tak cukup syarat, maksudnya disuruh azan lain. Wa sunnah taswibu subhin. Baik. Dan disunatkan, baca dulu. Baca kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah taswibun. Oh, ingatkan ada fi. Sorry, baca itu apa? Taswibu subhin. Wa tarji'un. Wa ja'lu musabbahatayhi bisamakhayhi wa fihima qiyamun wa istiqbalun wa tahwilu wajhihi fihima yaminan fi hayya 'ala as-salati wa shimalan fi hayya 'ala al-falahi walisamihima ay yaqula walau ghaira mutawaddi'in misla qawlihima illa fi hayya alati illa fi hayya alatin fayuhawqilu wa yusaddiqu in sawwaba. Wasunnah dan disunatkan. Ni benda-benda sunat dalam azan. Apa sunat? Wa taswibu subhin. Sunat mentaswibkan azan subuh. Taswibu subhin
taswibu azan subhin. Taswibkan azan subuh. Apa dia taswib ni? As-salatu khairum minan naum. Maksudnya azan subuh bagi ada taswib. Faham azan subuh ada taswib? Azan subuh boleh azan dalam waktu, sebelum waktu pun boleh azan. Azan mana kena ada as-salatu khairum minan naum? Dua-dua solat ada as-salatu khairum minan naum. Yang ramai ulama kita sebut, seingat saya tu. Maksudnya azan lagi, kalau pukul 5 azan pertama tu, azan pertama pun ada as-salatu khairum minan naum. Pasal dia termasuk dalam azan subuh, dah boleh. Dia atas nama azan subuh, dia azan subuh. Dan walaupun tak masuk waktu lagi, dia atas nama azan subuh, boleh azan subuh. Dan bila azan subuh, dia adalah sunat taswib. Kalau dah memang waktu subuh pun memang azan subuh, dan sunat juga taswib. Jadi azan pertama pun ada hayya ala salah, ada as-salatu khairum minan naum. Azan kedua pun ada as-salatu khairum minan naum. Sunat taswib. Jadi kalau tertinggal bila sunat, biar je lah. Kalau teringat, buatlah, itulah. Kalau dah terlajak, lepas yang Rasulullah SAW, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak habis lah tu. As-salatu khairum minan naum. Buat. Bila as-salatu khairum minan naum, jadi ikut tertib balik. Atas sunat, dia sunat, tapi tertib tu, tadi dah sebut Allahu Akbar, ulang balik lah. Pasal kita patah balik tu seolah-olah macam Allahu Akbar yang kita dah terlajak tu, kita tak sebut. Macam mudahnya taswib ni waqaf tu as-salatu khairum minan naum. Mat apa tu? Naum tu. Mat ada disukun ni ya. Mat layin. Jadi nak baca macam mana? Nun waw mati di atas nau. Jadi lembutkanlah sebutan itu. As-salatu khairum minan naum. Nun waw mati atas nau, khair yaum. Kita dah belajar dah buat tajwid tu. Praktikkanlah, latihkanlah bagi betul. Yang saya kata mesti sebaiknya orang yang nak azan ni orang yang sebutan tajwid dia betul, kemas. Kita dengar pun tak sakit hati, tak panas telinga. Dengar azan salah ni, hamba saya tak tahu kalau saya panas telinga. Faham panas telinga? Apa? Mendidih telinga ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, oh. Siapa azan tu? Hei, tukar orang lain lah. Wallahu Akbar, wa Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Oh, sakit hati. Oh, bagi orang lain lah. Macam tak balik lagi ke azan. Ada azan masjid. Nanti sebagai Bilal azan macam tu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Asyhadu, ashhadu. Huruf pun tak tidak eja. Leceh sungguh. Jadi Bilal azan nak baca tak kerti. Baik, taswib selesai. As-salatu khairum minan. Jadi waqaf dia as-salatu khairum minan naum. Mari disukun bukan. Mat lain boleh je 2 4 6 tapi afdal 2. Di ila fi Quraisy. Boleh je baca 6. Rihlatash shita'i was-sayf. Rihlatash shita'i was-sayf. Boleh je baca 6 harakat. Tapi waqaf atas 2 afdal. Dia berbeza ma'arid disukun lah. Ada hukum-hukum afdal tak afdal apalah yang tu. Siap. Kalau ada orang ajar petua nak azan subuh ni, dia kata kena jekah sikit baru orang bangun tidur dia. Apa dia? As-salatu khairum minan naum. Tajwid apa saya tak tahu lah. As-salatu khairum minan naum. Naum tu nak bagi kejut orang tidur. Teori apa tu? Tak tahu saya.
Apa falsafah dia pakai, apa prinsip, apa ilmu, apa kaedahnya saya tak tahu. Tapi ada orang kata itu. Tak betul. Tak betul. Nak kejut tidur kan itu pegang speaker tu, bangun, bangun. Sakit gitu Wa tarji'un. Okay, siap. Azan, taswib, as-salatu khairun. Jadi yang dengung-dengung lah bagi betul kan. As-salat, salat tu khairun minan naum. Siap. Wa tarji'un wa sunnah tarji'un, disunatkan tarji'. Asal mana tarji' ni mengulang-ulang. Dengar elok-elok buat tarji' ni. Ada orang nak tarji' tapi tak kerti tarji' ni apa benda. Tarji' ni apa? Tarji' ni satu istilah dalam bab azan menyebutkan kalimah syahadah secara sir sebelum menjaharkan dia dalam azan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum asyhadu an la ilaha illallah, sebut dengan perlahan, asyhadu an la ilaha illallah. Dengan sir kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesaikan syahadah dua-dua tu. Lepas tu baru rajih, ulang balik dia. Rojek dengan suara kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan. Jadi tarjih tu atau istilah menyebutkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sir sebelum menjaharkan dia. Itu adalah tarjih. Boleh? Faham? Ada orang dia tarjih awal-awal lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tang tu pun tarjih tak? Kalimah syahadah tu tarjih syukur dah. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alas falah, hayya 'alas falah, hayya 'alas falah, hayya 'alas solah. Di situ pun tarjih juga. Tarjih hanya pada dua kalimah syahadah saja. Boleh? Faham apa dia tarjih? Dan tarjih pun kalau duduk kat mikrofon kan boleh dengar kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna. Boleh dengar tu. Jadi sepatutnya mesti ada satu laktah latifah, saktah latifah antara Allahu Akbar dengan asyhadu an la ilaha illallah. Pasal apa? Nak tarjih tu dan bisikkan tu sebut di mulut dekat mikrofon pula kan. Tentulah biasanya boleh didengari. Boleh? Faham? Tarjih. Lagi sunat apa? Wa ja'lu musabbahataihi bi samakhaihi. Wa ja'lu dan menjadikan musabbihataihi. Dah lajak dia baca tu. Musabbihah. Jadi telunjuk ialah musabbihah, sababah, musabbihah. Nama lain sababah adalah musabbihah. Jari yang akan menggerakkan tasbih. Itu dipanggil musabbihah. Jari gerak tasbih jari apa? Musabbihah. Jadi apa? Jari telunjuk bahasa kita. Jari telunjuk ialah jari gerak tasbih. Itu nak gerak tasbih geraknya. Ini. Ini. Kayak ni. Tak? Ni. Ni. Gerak tasbih tu. Kau macam ni. Gerak tasbih. Jadi ni gerakan musabbihah. Jadi ini yang akan gerakkan musabbihah. Bukan? Kayak ibu jari. Itu mubham. Mubham. Ibham. Tak ada, dia tak ada istilah ibham. Musabbihah. Musabbihah. Meletakkan jari telunjuk, dua jari telunjuknya, ja'lu bi dengan makna fi pada samakhaihi, dua lubang telinganya. Samakh lubang telinga, samakhai dua lubang telinga.
Nak buat macam ni ya, jolok macam ni. Ataupun pegang macam ni. Boleh. Dia punya dasar dia apa? Jari telunjuk tutup lubang telinga. Boleh je azan macam ni. Ni dinding. Mikrofon kat sini kan lah ni jenis-jenis. Ada mikrofon lekat kat dinding kan. Pegang dinding. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia bukan letak dinding kan. Ya? Letak dinding. Ada yang saya tengok dinding tu besar, mikrofon pula rapat kat dinding. Dia azan macam ni. Allahu Akbar. Gelap balik kan. Dia duduk kat dinding kan. Kawan pun tak mengaji apa kan. Mana sunat. Memanglah sah je. Tak adalah batal. Tapi takkan benda sunat kecil ni tu pun tak ada pelajaran. Leceh sikit. Leceh. Masa ni leceh. Boleh je azan macam ni boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh ya. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh ya, tak adalah haram. Tapi disuruh macam ni. Ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup tu pasal apa? Tutup tu supaya tak ada angin keluar. Bila kita bersuara melalui lubang telinga, dia akan menambah kekuatan suara yang keluar daripada mulut. Satu suruh tutup. Pasal kan kita belajar sains pun ada kan. Mulut kita dengan telinga, dia ada salur. Saya nak sebut tu tak apa pandai apa? Anesthesia apa? Tak tahu. Tak tahu belaka dia orang ni. Ya Allah, akademik pun tak tahu. Salah apa? Anesthesia apa-apa kan? Ada kan? Yang menghubungkan antara telinga dengan mulut. Kan kita bila telinga masuk air ke apa, berdengung ke macam mana? Baru hilang dengung tu. Boleh faham saya sebut apa kan? Duduk dalam kereta, tutup aircon mati. Betul? Bila kita buka tu rasa berdengung tu. Macam nak hilang? Dia nak betulkan balik pressure yang ada kat telinga dengan kat mulut tu bagi dia synchronize, bagi seimbang. Yang tu dipanggil ada satu salur menghubungkan telinga ke mulut, dipanggil salur anesthesia apa pun. Tak faham sudah, tak mendengar, betul. Macam tu kan bunyi dia lebih kurang kan. Tak betul lah, betul apa tengoklah. Saya nak sebut tu tak apa pandai kan. Boleh dulu ke. Kalau kerti saya sebut lah. Tapi saluran tu lah kan. Jadi tutup ni buat apa? Supaya tak ada angin keluar kot telinga ni. Jadi suara yang keluar kot mulut ni akan lebih padu. Itu kan. Satu, cari suara orang kuat dah lah kuat. Betul, tutup lah lubang telinga macam mana? Semua suara dia akan keluar melalui ni. Lagi satu, apa dia kelebihan tutup telinga ni? Orang yang paling kuat dengar azan kita. Try kan? Nanti sekali lepas ni buat ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan rasa daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita, kita rasa azan tu dalam badan kita. Try lagi. Satu disuruh tutup telinga. Kalau kita buka telinga macam ni, kita akan rasa azan keliling kan. Tapi bila tutup telinga macam mana? Kita akan rasa azan tu dalam diri kita. Iya ni kan. Satu antara orang-orang yang kalau banyak gangguan, itu kita ada sebut sikit bab azan kan. Apa dia? Tutup telinga azan. Tutup telinga azan. Orang kena gangguan ni. Dia azan. Kau oleh azan kat dia. Dia azan. Allahu Akbar. Tutup telinga azan. Kenapa? Bersepai tu. Setan lari dalam tu. Tak mau masuk dalam badan dia. InsyaAllah. Yang tu ada benda-benda yang pernah dicuba dah oleh ulama-ulama kita. Cuma kita nak suruh dia azan lah. Bukan kaki azan pun. Kaki pelak. Kaki menyanyi. Dia sumbat kat telinga dia. Tapi tu. Dengar tu. Padahal setan masuk telinga. Memang setan. Macam mana tak kena sampuk setan? Tu Yahudi buat tu, dia pun dah pernah kaji kot bab tu kan. Azan tutup sini. Azan tu kita akan rasa seluruh dalam badan kita tu. Bila masuk sini, lubang tu, buat macam mana? Seluruh badan kita hadam tu. Betul kan? Selalu jolok telinga rasa macam tu kan? Tak tahu. Kan, sumbat dalam telinga tu memang rasa itu tak? Nak bercakap pun.
Kan dengar. Jadi pun jangan dengarlah panggilan lain. Tutup tu bagi kita yang dengarkan orang apa yang sepatutnya kena dengar. Okey. Wa fihima was-sunnah fihima, dan disunatkan pada kedua-duanya azan dan iqamah ni qiyam. Panjang tak tu tak? Ada nak bagi azan apa? Biasa dulu. Sambung nanti. Was-sunnah fihima qiyamun. Pasal nak sebut lapas apa illa fiha. Ya nak. Itu dulu. Ada soalan? Tertib, bila, jahar, waktu, azan subuh, taswib, tarjih, sumbat telinga, berdiri, azan diri, bukan duduk. Dengan makna memada tu seingat saya tak sebut dalam kitab memada, tapi maksudnya boleh azan subuh untuk subuh, nama azan subuh tapi bukan waktu subuh lagi. Itu. Atas kata memada yang tu subuh tak payah azan ke? Tak. Bila boleh azan sebelum masuk subuh untuk atas nama azan subuh, maka bila dah masuk waktu subuh, azan subuh, maka lagi aula untuk azan subuh lah. Dia maknanya tu. Dia bukan kata bila kata boleh azan walaupun tak masuk waktu subuh bagi azan subuh, maka memadalah azan sebelum subuh daripada azan subuh. Dia tak ada istilah memada itu. Bahkan kalau sebelum subuh boleh azan subuh, maka subuh, masuk subuh lagi aula untuk azan subuh. Itu betul fahaman dia. Ya, masih hukum sunat. Masih, dan kedua-duanya dipanggil azan subuh. Azan sebelum subuh pun dipanggil azan subuh pasal dia boleh sah untuk nama azan subuh walaupun belum masuk waktu subuh. Okey. Tak ada. Tak panggil tarjih yang disunatkan lah. Itu tak tahu lah apa dia. Kalau setiap Wahabi dia buat ini bid'ah. Dia buat itu. Okey. Ya, betul. Iqamat pun sama. Azan dan iqamah. Kau tengok ke masa saya azan? Ya. Siapa pernah tengok lagi saya azan? Tegak. Selalu tengok saya azan tegak. Saya rasa saya azan saya tak pernah lagi tegak kepala. Kau silap tengok orang kot. Kau tengok orang lain kau nampak saya kot. Saya ingat saya sejak saya belajar dulu, saya mengajar dulu, saya dapat pengetahuan tu dengan betul. Saya tak pernah lagi azan saya tegak kepala. Waktu hanyalah solat, masa Allahu Akbar memang tegak kepala. Takkan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan. Kau silap orang kot. Kata saya pula. Tengok lagi lagi caw balik lo lah. Yang kata suara. Saya tahu saya tegak kepala atau tak tegak kepala tau. Tu bab tu tak sambut, tak sampai lagi. Nanti sebut sampai. Lain? Jamaatin. Seorang. Kalau ikut sunat juga, cuma saya tak perhati tu, masyhur itu. Cuma syarat, tu syarat. Sunat tu ada. Kalau, maksudnya kalau jamaah, bila disyurita jahrun, maksudnya azan perlahan tak pakai. Tapi kalau sembahyang berseorangan, dia tak syarat jahar. Azan sir pun terpakai. Tapi boleh tak jahar? Boleh je. Jadi faham tu bukan terbalik tu. Okay. Tak. Tak senang menjawab. Dia bukan macam tu. Dia bukan tu, terbalik. Salah faham kat tu. Tak tarjih azan, tak sunat jawab azan.
Dia bukan tak tarjih azan, tak sunat jawab azan. Bila tarjih, dia asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Kita yang dengar dia sebut sir tu pun, kita pun asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selagi dia jahar, jawab macam mana dia jahar. Macam mana kita selalu jawab tu lah. Jadi maksudnya tarjih dia pun kalau kita dengar, pun kita sunat jawab. Kita sudah juga baca sir dengan macam mana dia baca sir tu. Ada sunat kat situ. Selagi dia jahar pun ada sunat jawab. Cuma bila dia tak tarjih, tak adalah kita nak tarjih pasal kita nak jawab ada jahar saja, pasal tarjih tu tak ada. Faham? Boleh jawab lagi, tak ada masalah. Memang rata-rata dengar orang nak cerita macam tu. Dia kata tak ada tarjih, tak sunat jawab azan. Tidak, tarjih tu sunat. Taklah bila tak tarjih, tak sunat jawab azan. Tapi bila dia tarjih tu, kita tu pun disunat juga sebut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha. Tapi bila dia tak tarjih, masa bila kita nak tarjih untuk dia yang sepatutnya ada tarjih, kita pun ada tarjih tu. Boleh faham saya sebut kan? Itu yang tak sunat tarjih. Kalau dia tak tarjih, bukan tak sunat tarjih, tak sunat jawab azan. Kalau dia tak tarjih, bukan tu. Tak, kalau dia tak tarjih, kita tak ada tarjih. Tapi kalau dia tarjih, kita ada tarjih. Selain daripada dia lagi dijaharkan, kita jawab azan dia. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Lain. Ganti. Bagus soalan tu, saya tak ingat kepala nak Ustaz. Mutawaddi, ganti. Rasa boleh. Pasal dia tak syarat satu orang. Semua syarat dia wilak. Wilak tu maksudnya berturut-turut. Katalah kita azan. Antara benda yang disunatkan, orang nak azan biar ada wuduk. Tak ada wuduk boleh je azan, tapi tak dapat pahala sunat. Eloknya ada wuduk lah. Katalah kita azan, tengah azan kentut. Panggil, tarik, sambung. Yang tu ada soalan kan? Boleh tak kita sambung? Contoh tu kentut lah. Dia ada wuduk, kita dah ada wuduk. Boleh, syarat dia wilak. Masa seingatnya dia tak syarat mesti satu orang. Tapi tak disuruh kita azan ni dua orang bergila-gila, orang ni satu kali pertama, orang ni kali kedua. Tak ada macam tu. Tapi bolehkah andai kata ada naib ganti, orang ni dah sampai kalimah syahadah, dia ada benda yang menyebabkan dia tak boleh selangsung dengan azan, sakit, demam, jatuh, pingsan, pening ke, pitam ke, orang lain sambung. Seingat saya boleh. Tapi tak disuruh kita azan bagi dua orang. Lepas tu orang ni sebut satu, orang ni sebut satu lagi. Suara pun seakan-akan sama. Azan dua orang macam tu. Tak. Kalau azan dua orang pun dia tak suruh azan macam tu. Bahkan satu penjuru ni satu orang azan, satu penjuru ni satu orang azan. Kalau masjid tu besar, ada 4 penjuru. Kalau dulu tak ada pembesar suara, macam mana? 4 orang akan azan serentak. Lain penjuru. Bukan orang ni azan Allahu Akbar, yang ni Allahu Akbar, Allahu Akbar sekali-sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, yang ni asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 4 kali azan yang sama. Jadi atas soalannya, boleh tak tengah azan berhenti, sesak nafas untuk orang lain sambung? Kalau wilaan boleh, sah lagi dipakai, masih valid untuk disambung. Tapi kalau dah ada lama perceraian, tak ada wilak, ulang lain. Ingat fiqah yang pernah lalu, yang pernah tempuh, yang sebut macam tu. Okay. Lain. Macam mana? Oh, dalam sembahyang tu gerak badan termasuk anggota besar. Jut ke apa kan? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Itulah maksud dia. Kalau tak baca Quran pun duduk sembahyang tu duduk badan macam ni. Oh, batal ya. Kalau ada 3 pergerakan, 1, 2, 3.
Goyang macam walaupun slow, walaupun perlahan. Istilahnya ada pergerakan yang memang dia sengaja kan, batal. Kalau pergerakan yang tak sengaja pasal apa? Dia ni jenis ada macam pening-pening sikit kan. Kadang-kadang dia tergerak. Dia tak sedar, tak perasan ataupun adalah pening. Imam lama sikit dia dah luar kawalan dah kan. Yang tu lain lah. Tapi kalau memang itu adalah tabiat dia, perangai dia, memang bila dia baca sembahyang lagi dia goyang sini. Tak pun depan belakang. Batal sembahyang. Boleh batal sembahyang. Ini pun tangan-tangan apa. Cuma itu kita dah sebut dah bab batal tu. Dari segi batal, jika memang dia buat adakan pergerakan tersebut, dobit dia ada 3 kali pergerakan anggota besar, batal. Jadi kalau imam macam tu, lepas sembahyang, sembang dengan dia. Jangan lawan dia, tanya dia, imam kalau sembahyang badan bergerak kiri kanan depan belakang batal tak? Seingat anda batal lah. Rakam dulu siap-siap. Saya nak tunjuk ni, kalau macam ni batal tak tunjuk ni? Ni macam mana ni? Tak tahu lah, kau tengok lah tu. Contoh, kadang-kadang kita buat senjata siap-siap kan, dia kata batal tu cantiknya. Maksudnya dia faham batal tapi mungkin dia tak perasan. Ataupun tengok dia alasan lagi. Anak kadang-kadang naik pening tadi, satu anak kadang bergoyang gitu. Okay. Adalah alasan dia. Sengaja buat batal. Lain? Dia taklah sejam. Itu saja bubuh. Sejam, 10 minit, 20 minit, setengah jam. Boleh je. Boleh. Janji sebelum subuh. Ya, betul. Jadi pukul 5 pun tak ada 5 pun. 5 suku, 5 setengah. Boleh tak? Kami tak telefon hang kalau hang lambat cepat. Seminit 2 tu tak ada masalah. Tak dia pun, orang lain yang tak volunteer pun, tengok tak azan lagi, azan je. Boleh je. Boleh je. Pasal kita punya kaedah ni tak apa kita duduk ke dalam sikit pada tempat orang kan. Boleh je kita azan. Orang lain tak mahu azan punya pasal kan. Pasal hidupkan syariat tu benda besar. Dan memang sebenarnya ada kelebihan besar azan 2 kali. Memang ada. Tak percaya buat nanti tengok apa dia je kesan. Lain. Ya. Mana satu kita jawab. Bab jawab ni ada depan dia jumpa tu. Bab jawab mana yang nyata, sebutan dia jelas, sunat jawab. Dan bila azan kalau kita tengah ngajar, kita dengar walaupun bukan masjid kita, dengar masjid lain duk azan dan dengar jelas. Diam, berhenti dan sunat jawab. Jadi dobit jawab tu macam mana? Yang mana dengar jelas sebutan dia. Sunat jawab. Sunat jawab dan adab ni berhenti. Kalau mengajar, diam. Bukan tempat kita ajar azan, kita diam. Isi dobit dia dengar ajar azan, diam. Kalau tak jawab, satu hal. Tapi kalau jelas dengar, tuntutan jawab tu ada. Kalau azan tu, dia dengar tak dengar. Dengar bunyi itu ada, tapi tak jelas. Yang tu kalau kita duk mengajar teruskan tak ada masalah. Pasal dia tak ada sunat jawab. Di atas kata sebutan yang kita dengar bunyi itu sebutan dia tak jelas untuk kita nak kata dia ni sebut apa. Kalau tak jelas tak sunat berhenti, tak sunat jawab. Jadi dobit jawab ni kalau ada 5 azan masjid ya kan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sana hayya salah la haula wala quwwata. Sudah nama Rasulullah yang ni pula. Allahu akbar yang ni pula. Sibukkan kita dengan jawab. Di atas tuntutan jawab, ya memang ada sunat jawab bagi setiap lapan-lapan azan yang kalau dengar dengan jelas. Kalau 40. Tapi biasanya tak adalah 40 kan. Tapi kalau andai kata ada, cuma mana munasabah jawab tu, mana yang terhadap kita dan dengan jawab, disuruh kita jawab. Mana azan yang memang jelas sebutan dia tu, disuruh jawab. Kita duduk sini, bawah pun kita tak boleh dengar. Duduk atas dengar azan banyak kan. Dengar? Semua pun tak tahu. Tak dengar azan. Mana nak dengar? Tidur. Mana nak dengar? Kalau subuh jelas lah dengar.
Berapa tempat azan? Sana dengar, Mangga Belimbing dengar. Saya ingat saya dua je. Dulu surau depan tu yang orang runtuh yang nak buat baru dapat peruntukan 1 juta tu. Yang tu pun dengar. Semua. Jadi 3 masjid, 1 surau, 2 masjid tu dengar. Dengar azan. Azan jawab, sunat jawab tu. Sunat jawab tu. Saya pergi India, India lagi, masjid lagi rapat-rapat dekat-dekat gila-gila punya. Kalau naik atas sutur bangunan tu, kalau 3 tingkat naik atas tu. Saya buat tu. Dengar azan ni macam mana? Bila azan je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hampir dekat 20 minit. Kadang-kadang ada waktu dia. Hampir setengah jam daripada mula azan sampai nak habis azan tu. Berhenti, menyahut azan masjid tu. Hampir dekat 30 minit. 30 minit. Memang ada masjid betul-betul waktu ada yang lambat sikit macam tu kan. Tapi masjid punya ramai orang Islam, dah padat penduduk dia. Saya pergi tu Hyderabad lah. Dapat suasana dengar tu. Betul macam tu kan. Lama kan azan tu. Paling nyata subuh lah. Pasal tak bising. Hyderabad tu bukan kecil tu, besar tu. Penduduk padat tu. Jadi kalau jelas nak sebut tu lah, kalau jelas sunat jawab. Sunat jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.